الله الله يا الله. Di mana kitab? Baris 2467 dari bawah. Segala perkara yang jadi binasa. Segala perkara yang jadi binasa. Jumpa tak? Jumpa Ustaz. Jumpa Ustaz. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf dan dikatakan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah wajib syar'i. Okey, tengok slide yang kita tunjuk ni. Dia kata masuk perkataan atas. Tengok perkataan atas Tengok baris 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Jumpa tak? Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah wajib syar'i. Wajib atas tiap-tiap mukallaf itu dirujuk pada apa? Pada baris 2, 4, 6, 8, 9 dari bawah. Jumpa. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli dan tetap dalam agama Islam dan memelihara akan dia daripada segala perkara yang jadi binasa. Jadi wajib usuli ni masuk Islam dan tetap dalam agama Islam. Ni masuk wajib usuli ni. Masuk Islam dan tetap dalam agama Islam. Wajib pada asas inilah yang dinamakan usuli. Ni. Kita dah belajarlah apa perkara yang menyebabkan murtad tu, kita belajar dah. Bagaimana cara nak menjaga dari binasa, kita belajar dah. Dan memelihara akan dia daripada segala perkara yang jadi binasa. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu wajib syarak. Nanya ni lah. Ni. Perkataan ni lah. Yang dia kata wajib itu wajib apa? Wajib itu wajib syarak. Maknanya kalau tak buat, kau tak buat dosa. Wajib pada syar'i. Wajib pada syar'i. Yang maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah wajib syar'i. Dan bermula makna mukallaf itu orang yang diberati atasnya dengan hukum. Okey. Ni. Ni nampak tak mouse gerak tu?
Nampak Ustaz. Nampak tak? Ada Ustaz. Nampak kan? Ni, ni mukallaf ni. Makna mukallaf ni, orang yang telah diberati akan hukum. Apa maksud dia berarti hukum? Maknanya dia ni dah kalau dosa dia apa dia tak buat benda yang wajib, dia dosa. Ha. Dia tak buat benda yang wajib, dia dosa. Kenapa? Hukum itu telah diletakkan di atas dia. Hukum itu telah diletakkan di atas dia. Itu nama dia diberati akan dia akan hukum. Pada mengerjakan yang disuruhnya. Maknanya benda wajib dia mesti kena buat. Dia mesti kena buat. Benda wajib mesti kena buat. Dan meninggalkan yang ditegahnya. Okey. Dan yang itu dengan 5 syarat. Ni 5 syarat ni. Ni. 5 syarat. Okey. Tengok ini. Saya ada kat sini lah. Biar senang sikit baca. Kita ulang balik. Ni. Wajib usuli ni. Dia 3. Satu masuk Islam. Dan tetap dalam Islam. Satu. Masuk Islam dan tetap berada dalam Islam. Nombor 2, pelihara dari segala binasa. Nanti kita baca dekat depan dia ada. Dari situ juga. Nombor 3, ajar 2 kalimah syahadat bagi yang hendak masuk Islam tanpa tangguh. Nanti kita baca dekat muka sebelah dari situ bulan ni lah. Saya masuk terus. Saya masuk terus. Dan syarat bagi mukhalaf itu dikatakan ada 5. Pertama, sudah dibangkitkan Rasul kepadanya. Lepas tu dia mesti ada Nabi yang diutuskan pada dia. Kalau tidak ada Nabi diutuskan pada dia, dia dipanggil ahli fatrah. Okey, buat sikit nota sini. Sini. Jika tiada Nabi dibangkitkan kepadanya, dinamakan dia ahli fatrah. Tutup mic, tolong tutup mic. Dia tak dosa lah kat dia. Walaupun dia sembah bahala ke apa ke, tak ada Nabi dia bangkit pada dia, dia nama dia ahli fatrah.
Dan Allah tak akan siksa dia di akhirat. Yang boleh lipat cerah. Nombor dua, akal. Berakal ni maksud apa? Waras. Waras. Berakal ni maksud dia tidak Tak gila. gila. Kawan ni gila lah. Kalau gila, gila tak adalah dia mukallaf. Tak wajib ada semayang. Kalau gila tu dia buat, dia makan benda apa-apa jadi gila. Nanti bila dia sembuh, dia wajib qada. Sebab apa? Sebab gila tu dia buat dia yang hasil perbuatan dia. Ada budak Hindu gam jadi gila pun ada. Saya dah jumpa lah budak-budak ni. Dia dah umur dia dah 20 lebih dia gila. Jadi dia datang minta makan lah kat satu tempat tu. Kat Ceras ni. Jadi apa yang saya dengar daripada orang kedai, masa tu ada orang kedai tu, orang ni kawan saya berniaga. Dia kata budak ni asal dia elok. Tapi dia dugam agaknya. Dia main dugam, dia kuat dugam. Lama dia jadi mereng lah, jadi gila. Kalau dia gila sebab tu, dia kena qada semayang dia balik. Lepas tu dia sedar. Kenapa? Perbuatan tu adalah sebab gila dia. Sebab diri dia yang menyebabkan dia gila perbuatan dia. Macam orang kata orang mabuk lah. Kalau orang tu mabuk sebab dia minum arak, lepas tu diceraikan isteri dia, talak dia sah kalau dia jatuh. Sebab apa? Dia mabuk tu atas perbuatan diri dia. Kalau dia mabuk ni, orang taruh air, ubat ke tak sedar, apa lain. Ni namakan akil ni, nama dia berakal. Berakal. Maknanya kalau dia tak ada akal, dia buat sesuatu yang salah, maka tak berdosa. Macam orang gila mencuri barang orang. Orang gila tak sembahyang, tak berdosa. Tak berdosa. Kenapa? Dia tak ada sesuatu yang dia boleh menimbang akan sesuatu itu salah atau benar. Apa? Dia tak ada akal. Dia tak ada akal. Bila dia tak ada akal, dia terlalu timbang ni salah ke ni betul. Dan mungkin kalau dia ajar pun dia tak tahu, tak faham. Jadi di waktu itulah syarak memutuskan dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Walaupun dia cakap benda-benda murtad. Kita pasang poster Maulid Nabi. Kita pasang poster Maulid Nabi. Dia lalu, dia kata, ni apa ni? Kita kata ini Rasulullah. Ni sambut Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Kita kata gitulah. Dia kata, ada ke Nabi Muhammad SAW ni? Ada ke Nabi Muhammad ni ke? Dia ragu. Pada dia tak murtad. Kenapa tak murtad? Sebab dia dikatakan gila. Dia dikatakan gila. Kenapa? Dia tidak mukallaf. Bila dia tidak mukallaf, maka kita mengatakan bahawa
dia tidak diberati oleh hukum. Dia tidak diberati oleh hukum. Dia tidak diberati oleh hukum. Jadi bila dia tidak diberati oleh hukum, maka apa dia buat tak berdosa. Atau benda tu menyebabkan murtad. Benda dosa tu kalau buat benda murtad pun dia tidak berdosa. Kenapa? Dia tidak diberati oleh hukum. Okey, faham tak makna mukallaf? Maka dikatakan wajib atas mukallaf. Wajib atas mukallaf. Bila kata wajib atas mukallaf ni, maknanya wajib atas orang yang ada syarat untuk dipanggil mukallaf. Pertama dia kata sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Nampak tak bahasa dia? Nampak tak bahasa dalam kitab ni? Nampak Sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Ada macam orang India je kan? Sudah itu orang, sudah ada kereta. Sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Tak disebut sudah bangkit Rasul kepada orang tu. Nampak terbalik ya? Guru cakap ini macam ada tata cara Arab ni terjemah pada bahasa Melayu lah. Itu yang perlu cakap lah. Sudah bangkit Rasul kepada itu orang. Kedua dia, akal. Tengok dekat bawah ni, mukallaf jin ketika diperanakkan. Apa tak kat bawah? Yang kecil. Nombor 1. Ustaz, sudah bangkit tu apa Ustaz? Sudah bangkit ni dah ada Rasul tadi lah. Zaman dia tu ada Rasul. Zaman dia ada Rasul. Kalau ada Rasul yang wafat, lepas tu tak ada Rasul, zaman tu nama dia ahli pasrah. Maksudnya dia tak berdosa, dia tak kena siksa walaupun dia sebuah bahala. Sebab apa? Tak ada Rasul yang ajar dia. Tak ada Rasul. Bangkit ni maknanya tak ada Rasul diutuskan pada dia. Pada kaum tu. Maka itu dinamakan ahli pasrah. Okey. Kedua dia akal. Akal ni yang dikatakan tak gila ni lah. Tak gila. Tengok nombor 1 bawah. Mukallaf jin. Tengok tak, nampak tak? Mukallaf jin ketika diperanakkan. Alif ha tu apa? Alif ha apa? Rupi. Mana Rupi? Ya Ustaz. Alif ha tu apa Rupi? Apa dia? Alif ha. Sekarang kitab. Alif? Sekarang kitab. Alamak lupa lah Ustaz. Intaha. Pernah dengar intaha? Intaha. Kan nanti tak ada kan? Intaha. Intaha apa? Intaha tamat satu kaul lah. Tamat tu kaul. Intaha. Maknanya habis. Penerangan pada mukallaf. Habis. Tamat suatu perkataan lah. Intaha. Aliha tu intaha. Tamat satu perkataan. Min sod nupa ni apa? Musannif ni apa? Mengarang kitab. Mengarang kitab. Jadi tamatlah satu perkataan dan musannif mengarang kitab menambahkan mukallaf jin ketika diperanakkan. Jin ni beranak je dalam hukum dekat dia. Ni yang guru-guru mereka cakap ni. Pengarang kitab ni. Guru-guru mereka cakap. Kau lah ni. Guru-guru mereka cakap. Dan ketiga, baligh. Ni baligh ni kita dah cerita banyak kali ni. Ni, baligh ni. Dia memiliki tanda.
Yang ni kita dah bincang oleh kali ni. Padanya ada tanda. Kalau kau tak ada tanda, tak wajib. Tak wajib lah. Kalau buat, dapat pada lah. Balik inilah yang kita banyak orang Melayu dia guna perkataan sampai umur. Orang Melayu guna perkataan ni lah. Tanda ada dua. Kalau ada lelaki yang kita kata keluar mani. Kalau perempuan yang kita kata datang Haid. ni. Ni kali ni. Okey. Kalau dia belum balik. Kalau dia tak keluar-keluar mani, tak datang haid juga, maka dikira pada usia 15 tahun, dia dah kira balik. Kita sebagai nota sampingan. Keempat, sampai seruan Rasul itu kepadanya. Maknanya kalau diutuskan Rasul, tak sampai seruan Rasul. Seruan Rasul ini sampai sama ada Rasul itu datang atau ada dia punya wakil-wakil datang. Kalau dia duduk satu negeri yang sangat jauh dan tak ada Rasul atau wakil-wakil Rasul datang, kata agama Islam ni gini, hukum ni gini, dia juga dipanggil sebagai ahli fatrah. Ahli fatrah. Boleh bagi contoh Ustaz ahli fatrah ni macam zaman masa bila Ustaz? Pasal kan setiap apa ni kan ada Nabi yang sebab tu ibu bapa Rasulullah ni dipanggil ahli fatrah. Nabi dia tak ada dah betul. Dah meninggal. Dah wafat. Orang-orang yang duduk jauh, mungkin ada tak tahulah nama Rasulullah ni, orang duduk jauh daripada dia. Tak ada orang datang dekat dia. Tak ada orang datang negeri dia. Tak ada wakil Rasulullah datang. Kalau datang pun mungkin waktu tu dia dah meninggal. Itu nama dia ahli fatrah. Itu nama dia ahli fatrah. Seruan Rasul ni, maknanya apa yang Rasul sampaikan ni, untuk kata Tuhan itu Allah, wajib kau sembahyang, syariat-syariat ni, tak sampai pada dia. Waktu tu, walaupun waktu tu telah bangkit Rasul padanya. Bangkit maksud apa? Bangkit Dah apa? telah ada. Telah ada Rasul pada zaman itu. Telah diutuskan Rasul untuk masa tu. Masa tu telah diutuskan Rasul. Tapi seruan Rasul tak sampai. Sama ada dia duduk sangat jauh. Dia duduk di dunia sangat jauh. Dan waktu tu memang tak sampai seruan Rasul. Bila tak sampai seruan Rasul, maka dia dikatakan tidak mukallaf. Dan tidak disiksa lagi kalau dia sembah bahala ke, sembah matahari ke, minum arak ke, makan babi ke. Sebab apa? Tak ada sampai seruan kata ada agama Islam yang suruh gini. Tak ada. Walaupun waktu tu ada Rasul. Dan dia tak tahu Rasul tu ada. Ni zaman dulu mungkin lah. Zaman sekarang orang tahu dah Islam ni apa. Budak-budak bukan Islam pun tahu Islam ni apa. Ni sampai seruan Rasul kepadanya. Pada siapa? Pada orang itu yang disyaratkan dia mukallaf. Maksudnya bolehlah dikatakan pada zaman jahiliah ya Ustaz? Zaman dulu lah. Sekarang ni rasa tak ada kot. Ustaz tanya boleh?
Ustaz, masa zaman Ali Fatra tu Ustaz, macam mana cara Tak dengar. Mic tak dengar. Masa zaman Ali Fatra tu, macam mana dia punya ibadat Ustaz? Dia ibadat dia sembah apa tak tahulah. Tak tahu lah, dia bukan sembah Allah. Dia sembah lah apa nak sembah. Tidak disesiakan dia. Kenapa? Tak ada Nabi beritahu dia ni salah. Tak tahu lah dia sembah apa, tak tahu lah. Okey. Dan yang kelima. Okey, ini nombor 1. Ini nombor 2. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Jadi ada 5 syarat. Kalau ada 5 syarat ni, barulah dia dikatakan mukallaf. Sejahtera panca indera. Apa maksud sejahtera panca indera ni? Sehat panca indera. Sempurna panca indera Ustaz. Tengok bawah tu, bawah. Kap waw lam ha. Apa tu? Apa bunyi dia? Sebut apa? Kaulah. Kaulah. Ulah. Kauluhu. Ulah. Kauluhu. Tanda. Kauluhu. Kauluhu ni apa? Kaul. Kauluhu ni macam penerangan kepada perkataan itu. Huraian kepada perkataan itu. Kaul. Apa kaul? Kaul apa? Kauli apa? Kata lah. Kata. Kauluhu ni macam penerangan lah. Apa penerangan daripada perkataan atas ni? Apa? Nombor 2. Kan nombor 2 kan? Itu nombor 2. Baris 2 di bawah. Jumpa ke mengajar kau? Jumpa Ustaz. Jumpa Ustaz. Kat mana saya cakap? Jangan sambil basuh kain, jangan. Sambil masak nasi goreng, jangan. Duduk sekejap. Ustaz. Dah siap semua. Banyak kojor tu buat kejap lagi kojor tu. Belajar dulu ni penting. Tunggu perhatian. Apa tu? Kauluhu. Kata ulama ke Ustaz? Kata ulama ke? Bukan. Kauluhu ni perkataan. Perkataan pengarang kitab ni, dia nak terangkan sikit lagi. Selalu pengarang ni dia terjemah dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu. Lepas tu dia nak terangkan apa maksud yang daripada terjemahan ni, apa maksud dia. Itu nama dia. Qauluhu. Panca indera yakni, tulislah dia punya makna tu. Panca indera yakni, dia cakap apa yakni untuk apa ni? Apa maksud panca indera? Maksud panca indera tu. Sifat mendapat. Mendapat ni maksud apa? Iaitu sifat mendengar. Kalau mendengar ni mestilah daripada telinga kan. Suatu panca indera tu nama telinga. Ni mendengar. Lagi penglihat.
Itulah panca indera di dalam mata. Lagi, pencium. Itulah panca indera di nama hidung. Lagi, perasa. Perasa ni lidah. Lagi, Penjabat. 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 Penjabat ni apa? Tangan. 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 Sentuh ke Ustaz? Betul. Penjabat. Ni bahasa-bahasa lama ni. Berjabat tangan. Ya tangan lah, penjabat. Intaha. Mu'allif. Mu'allif apa? Mu'allim ilmu ke Ustaz? Mu'allif apa? Mu'allif ni dia macam pengarang lah. Dia macam guru lah. Dia ambil perangan daripada guru. Dia ambil perangan daripada guru-guru dia. Intaha. Intaha ni maksudnya dia perkataan ni dah habis dia cerita. Intaha. Habis dah. Pejabat. Pejabat ni kita boleh kata tangan kot. Rasa sentuh lah, sentuhan. Okay. Ini maksud panca indera. Dan yang dikatakan senjata panca indera ni pada maksud apa? Nombor 3 ni lah. Dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau pelihat sekalipun, maka tiada mukhalaf kanak-kanak yang gila dan buta serta tuli. Maknanya ni, dia punya syarat ni, kalau kita nak ringkaskan, dia kata ni, tidak buta dan tuli. Maknanya dua-dua, tuli pekak. Sebelum ia mencapai mumayyiz. Baru dia katakan dia bukan mukhalaf. Kalau dia dah 10 tahun, dia buta dan tuli, dia masih mumayyiz. Maka hendaklah dia masa dia mumayyiz tu, dia ajarkan dia semayang, dia ceritakan dia pasal puasa. Itu yang bagus kita hantar anak tadika. Rupanya dia dapat buatlah apa yang patut dia buat. Kita tak tahu akan datang ni apa ujian yang dia dapat. Kerana ujian ni juga pada anak, pada mak bapak dia. Saya dulu ada kawan pejabat saya. Budak ni lahir, doktor kata dia buta tuli pekak. Memang. Saya tengok dia usian tengok. Saya pernah melawat dulu hospital masa dia sakit. Kami dulu dia punya susu kan. Dia ni tapi dia hidup sampai umur 19 tahun. Dia ni bila dia nak makan, dia kena masuk kat tube. Dia badan kurus lah kat tube, masuk kat tube. Nama dia apa? Ada nama dia, saya tak ingat nama dia.
Tapi dia takut, dia tak boleh, dia macam baring ni, dia tak boleh bangun. Dah besar sikit tu baru dia kuat untuk bangun. Lepas tu bapak dia ni pun pangkat biasa-biasa je lah, masa orang kerja tu. Jadi bapak dia terpaksa beli kereta besar lah, masa tu beli kereta Answer. Ini tahun 2001 ni, Answer kan, Toyota Answer tu, second hand beli. Jadi kami tengok memang kepayahan lah bapak dia, mak bapak dia. Kepayahan nak besarkan dia dengan kos yang mahal. Susu je RM800. Itu tak masuk ubat-ubatan lain. Jadi kami kadang-kadang ada masa kami kumpul lah, dapat gaji, kami kumpul bagi dia. Dia tak nak, tapi kita paksa je lah dia ambil lah. Kadang ada kawan-kawan kita kumpul-kumpul, pergi belikan susu dia. Hantar kat rumah dia, itulah tolong dia. Tu, saya selalu cakap apa berat mata memandang lah. Berat mata memandang, berat lagi bahu dia memikul. Dia budak ni, daripada kecil, dia cakap, lelaki tu, kalau dia nangis, kalau mak bapak dia dekat kat dia, dia diam. Maknanya dia ada deria bau. Mak bapak tak rokong kan, dia dekat. Dia bau badan mak bapak dia, dia kenal mak bapak dia, dan dia diam. Allah, saya kata dengan dia ni ahli syurga ni budak ni. Memang ahli syurga lah, sebab dia bukan walak. Tu kalau ada anak yang sempurna, syukurlah. Itu saya cakap syukur tu. Kita tak mengalami kepayahan dia membesarkan anak dia. Di mana-mana nak kena angkat ini, Allah. Saya tengok kena kesian. Okey. Ada satu masa tu, dia kena operate. Doktor kata 50-50. Kalau tak operate, dia akan terus sakit. Kalau operate pun, dia ada risiko. Habis dia tanya doktor kata ni, doktor kata dia operate. Takut sakit dia merebak. Tak tahu sakit apa lah, saya lupa. Jadi, saya waktu tu dia dekat hospital. Saya pun, dia ni satu department saya. Jadi, satu jawatan lah. Jadi, saya pergi jumpa dia lah. Saya sebut nama dia. Dia kata, macam mana anak kau nak proceed tidak? Dia kata, aku dah bincang dengan pakar, 2 orang pakar. Dia kata, dia nak proceed lah. Dia kata apa tau? Aku takut nanti ke akhirat. Anak ni cakap, tak sayang kat dia. Tu aku dah bimbang juga nak proceed tidak. Tapi memikirkan masalah penyakit dia ni, aku proceed juga. Dia bedah perut. Dia bedah perut, okeylah, berjaya lah. Lepas tu saya pun tak jumpa dia, saya tak kerja sana. Lepas tu saya ada baca dalam Facebook lah. Anak dia dah meninggal. Pada usia berapa belasan tahun lah, 18 ke 16. Itulah cerita dia. Itu contoh yang anak yang saya jumpa, yang buta dan tuli. Dah berlahir. Saya cakap dengan dia, kau kena sabar lah, ni pahala untuk kau. Dia kata, ya, dia dah immune lah, dia kata. Maksudnya dia dah biasa dengan keadaan dia lah, dia kata. Pada peringkat awal tu, dia kata, rumah dia menangis, dia pun menangis menangkan anak-anak ni. Tengok je nangis. Tapi lama dia dah biasa, dia kata, ada kekuatan lah, kawan dia kata, kau pun selalu nasihat aku. Dia kata, itulah kawan, kau ustaz pun selalu nasihat, dia kata. Jadi ada kekuatan. Jadi apa yang kita kena belajar ada orang diuji sampai peringkat tu tau. Lepas tu adalah beberapa cerita dia minta tolong doakan dia macam lah kisah dia. Semua ini yang dia kata ni tak sempurna pasal draft. Maknanya dia ni buta dah pekak sebelum menangis. Maka dia dikatakan tidak jatuh pada muhallaf. Okey. Lepas tu kalau tengok anak sempurna, tengok suami tak cacat, tengok isteri sempurna. Ada pasangan suami isteri yang buta tapi melahirkan anak normal. Saya dah jumpa lah semua ni. Dulu dekat tempat saya tu ada budak Batu Pahat tu. Dia kerja operator lah, jabatan kerajaan. Nama dia Syed. Isteri dia pun, nama dia Pak Syed, nama dia. Apa nama dia? Lupa nama dia pun dah lupa lah. Saya selalu pimpin dia balik surau. Mula-mula saya pimpin dia, dia tanya saya, abang duduk mana? Saya kata saya duduk blok 6. Ini rumah dia blok 1, 2, blok 2. 1, 2, 3. Rumah dia blok 3. Blok 3. Jadi saya antara orang yang selalu pimpin lah.
pimpin dia. Masa dia keluar surau, saya pimpin dia. Saya hantar dia sampai lift. Sampai kat lift nanti ada orang tolong dia lah. Atau saya tekankan lift itu. Dia pakai tongkat. Bila sekali saya hantar, 2 kali saya hantar, 3 kali bila saya pegang tangan dia, abang saya ni dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah. Dia tak keluar suara lagi, saya pegang je. Dia kata macam mana tahu? Dia kata bau. Saya kata nak cakap, katanya aku ni busuk kot. Itulah. Lepas tu saya pernah cakap dengan dia, aku ni busuk kot, kau boleh cium. Bukan busuk kata. Dia kata manusia ni ada bau sendiri. Setiap orang ni dia ada bau badan sendiri. Bukan busuk kata. Yang menyebabkan dia boleh kenal. Tapi kalau orang tu kena datang kat dia 2-3 kali lah. Datang rapat kat dia, 3 kali, 4 dia tahu. Ni orang ni. Kali tu saya pegang dia kan. Saya nak pimpin dia. Saya memang suka pimpin dia. Saya pimpin dia. Saya kalau pimpin dia, saya pegang dia belah kanan. Belah kanan tangan dia. Saya pegang dia. Orang ni. Jom kita pergi kedai sekejap. Nak beli Maggi lah. Dia sebut nama dia tau. Dia sebut nama saya. Tu saya kata macam mana? Saya tanya lah. Dia daripada bau. Dia daripada bau. Jadi ada seorang lagi tu. Nama dia, kami panggil dia Pak Said. Dia pun buta juga. Pak Said ni, dia ni buta dan isteri dia rabun teruk lah. 70% rabun. Dan dia berapa tinggi. Satu hari pencuri masuk rumah dia, kat flat dia terpanjat tau. Sampai dia dah tinggi dia naik, sampai dia hampir kena stroke. Lepas tu dia tak sihat dah. Tak sihat. Lama dia pun tak datang surau. Yang Pak Said ni dia pakai serban. Dia terlalu pakai kemeja, pakai seluar, pakai serban. Dia meninggal sebab tu lah, dah tinggi tu. Yang saya ni, saya tak jumpa dia. Dia pindah, saya pun tak tahu dia kat mana. Saya rasa dia masih kat sana kot. Pernah saya pergi rumah dia, dengan fungsi surau, kita nak bagi dia duit. Alah, ada orang boleh kolek kan. Dia bagi alamat. Saya Saya pun ada tak kat masa tu. Saya pun ada. Saya Ada? pun ada masa tu. Lepas tu rumah dia gelap kan. Boleh gelap. Dia kata, apa nama dia? Nama dia lelaki apa boleh? Saya rasanya. Bukan saya yang seorang lagi tu. Ni ada seorang lagi ni. Saya pun tak ingat. Yang kerja Tapi operator ni. rumah dia memang gelap. Masa dah malam kan. Gelap. Dia kata tak ada rumah ke? Habis tu waktu kan Abang Rahim ada. Abang Rahim pun di surau. Abang Rahim kata, Syekh, dia panggil saya Syekh. Syekh, mana nak terang? Dia kan buta. Baru teringat. Mana nak terang rumah? Dia kan buta. Dia kata, terang pun nak buat apa? Dia kata, bos tinggal dia buta. Lepas tu dia ada anak tau. Saya ikuti perkembangan keluarga dia lah. Dia ada anak. Lama anak dia pimpin dia. Saya sangat ikuti. Kenapa? Saya sebenarnya saya simpati dengan kehidupan dia kan. Tapi dia kerja operator. Operator kerajaan ni. Dulu kan dia operator kan. Yang cakap rambutang ni. Dia macam OKU yang dia betulkan untuk kerja lah. Dia kerja operator. Tapi rajin di surau tu yang saya respect lah. Orang celik kat sana pun ramai tak pergi surau. Dia Sultan Azlan dia dah sampai lah. Cik Rahim ke? Yang Ustaz cakap dia kerja operator wife dia tu Cik Rahim tu ke? Bukan. Rahim lain. Rahim Kuzimia seorang lagi. Kat sana kan ramai orang buta. Kat sana di PKL dia pertukarkan beberapa tingkat untuk orang-orang OKU. Orang buta, orang pekak apa kan. Yang Rahim ni lain. Rahim ni dia ada kisah lain lah. Rahim Kuzimia nama dia. Tu kenal dia JK Surau. Rahim ni dia tak buta. Dia buta sebelah. One eye. Dia orang one eye. Satu mata. Dia satu mata tu memang totally out. Pakai. Tapi dia ni kan timbalan fungsi Persatuan Orang Buta Malaysia. Satu dia satu mata tu dia pakai. Saya bila belajar ni kan. Pediatra Panca Indra. Saya takkan lupa untuk menceritakan kisah-kisah mereka lah. Rahim Kuzimia ni dia antara orang yang pernah tolong saya berdakwah untuk budak-budak Kadet Remaja Islam, KRI. Saya panggil dia kat surau, kumpul, saya adalah buat ceramah sikit. Lepas tu dia antara orang yang dia pun ceramah sikit lah. Dia cerita pasal motivasi, macam mana orang-orang buta ni tak putus asa dalam kehidupan. Ada tu cerita babak dia. Babak dia.
Dia ni pernah pegang jawatan timbalan fungsi. Sebab dia bukan buta, dia buta sebelah. Dia buta sebelah. Dan kami surau pun pernah dulu buat collection bagi Persatuan Diri Duit. Sebab ada 3 orang yang istiqamah yang datang surau. Satu nama dia Cik Said. Satu nama dia Rahim. Baru saya ingat, budak Betul Fahad ni. Yang saya kata yang rumah dia gelap tu, Rahim. Satu lagi Rahim juga nama dia. Tapi kita panggil dia Rahim Kunzemia. Sebab nama bapak ni Kunzemia. Ni yang buta sebelah ni. Lepas tu saya kata, kenapa tak naik motor pergi? Dia kata tak boleh. Kalau naik motor nanti mata masuk abuk. Sebab sepejam mata. Bila pejam mata, tak nampak yang raya je. Sebab mata sebelah tak ada fungsi. Dia kata gitulah. Banyak ada cerita dari orang buta ni. Kita ni terima dan belajar apa. Belajar syukurlah kau ada mata. Tu yang saya kata lah. Syukurlah kau ada mata. Kau tak ada mata, dah baca kitab pun tak boleh. Okey. Ustaz, boleh tanya? Ha. Kalau yang anak yang autism tu macam mana Ustaz? Pasal kadang-kadang dia ni jenis yang kadang-kadang dia hyper, kadang-kadang dia normal, kadang-kadang dia tak normal. Macam mana tu Ustaz? Dia hyper, dia autism ni dia bukan cacat. Jadi kita ajarlah juga dia sekadar yang dia mampulah. Apa-apa kekurangan dia pada cara dia berfikir, pada cara dia berfikir, itu harap-harap Allah ampunkanlah dia pada apa kekurangan dia lah. Pada apa kekurangan dia. Tapi kita nasihatlah, bercakaplah cara yang bukan cara macam budak lain. Autism ni dia ada emosi yang tak stabil kadang-kadang. Kau tahu autism ni apa? Autism ni dia sebenarnya dia ada, kalau kita kaji lah, orang yang belajar psikologi kanak-kanak. Autism ni kalau kebanyakan yang pengalaman mereka kata, satu dia suka cakap orang putih. Pasal tak? Dia suka cakap orang putih. Dia cakap orange. Dia cakap. Saya ada anak saudara saya ni. Anak kepada Pak Long saya. Orang dia meninggal. Cucu Pak Long saya lah. Pupu saya punya anak lah. Saya cakap. Dia kalau raya datang lah. Dia autism dia boleh peringkat. Dia cakap orang putih. Kupuah dengan saya dia cakap orang putih. See you later dia kata. Dia cakap orang putih macam slang orang putih betul. Jadi kita terpaksa layan dia orang putih lah. Come again. No. I don't want to come here. Dia kata itu. I don't want to come here. Dia kata sebab dia kata dia penat, dia panas, dia apa-apa. Dan mereka ni betul terang. Tapi saya faham dia autism kan. Saya tak cakap apa-apa lah. Saya diam je. Saya senyum lah. Dia kata apa. See you later uncle. Saya cakap come again. No. I don't want to come. I will saya dia kata. Dia kata terang. Ini pula autism. Dan dia kalau makan, dia suka makan roti-roti. Ini pengalaman orang itu anak-anak dulu kata lah. Western food, Ustaz. Dia suka makan western food. Dan dia cakap orang putih. Sedangkan tak diajar cakap orang putih, tapi dia dapat sikit dia orang putih, dia belajar di internet, dia boleh belajar orang putih. Ini budak autism. Tapi ada autism, kita akan hadapi benda ni lah. Dan kita perlu sabar pada tahap gaban. Saya cakap betul. Kita tengok-tengoklah yang anak-anak autism ni. Dia kalau dia suka, dia ketawa macam dia pingsan. Kan benda tu tak kelakar pun. Ini yang autism. Kalau sampai peringkat akal dia terganggu terlalu kuat, mungkin dia boleh sampai kita kata dia ni macam tak ada akal lah, tak berakal lah. Tapi kalau kita ajar dia boleh faham what is solat all about. Kerana kita cakap orang putih ke luar ni. Tuhan ni apa, kita masih kena ajar dia. Kalau autism ni dia ada sekolah khas kan. Jangan campur dengan budak biasa. Dia ada sekolah khas lah Ustaz. Pasal anak saudara saya tu ada anak dia tu autism lah. Jadi memang dia sekarang ni tadika lah. Tapi macam tu lah. Kadang-kadang dia hyper. Kadang-kadang dia okey macam tu lah. Tapi memang lah dia jenis kalau cakap pun dia cakap orang putih tu lah. Dengan mak dia. Betul lah dia kaum putih. Mak dia seperti kaum putih. Saya tengok anak pupu saya ni, dia cakap orang putih macam orang Amerika. I don't believe Obama will win. Dia cakap bapak dia tu. Saya ada tu. Lepas itu Obama ni nak jadi apa, pemimpin lah Amerika ni. Barack Obama. Dia cakap bapak dia. No, I don't think Obama will win. Dia cakap, saya kata anak kau ni cakap orang putih.
Memang dia kata, memang cakap orang putih. Mak dia terpaksa faham cakap orang putih dia, mak dia terpaksa jawab cakap orang putih. Kalau ada orang datang rumah dia tanya orang tu direct je. How long you be here? Dia kata, when you want to go back? Dia kata ni, sebab dia rasa tak selesa. Dia rasa tak selesa ada orang lain dalam rumah dia. Tu dia kata tu nak kena sabar. Nak kena tolak-tolak ansur dengan dia sikit. Kalau rasa, dia kata pintu bilik ni memang dia dah selalu pecah lah. Pintu bilik air dia, pintu bilik dia emosi tak betul, dia pam, dia lempar pintu. Dia tantrum, Ustaz. Dia tantrum. Kalau yang pergi kat sentrum ni lagi dahsyat lah. Tantrum. Sentrum ni dia macam mengamuk. Bukan tantrum, Ustaz. Tantrum. T-A-N. Tantrum. Tantrum. Dia macam Zarina Zainuddin tu. Pelakon. Yelah, banyak lah orang kena anak ni. Itu ujian untuk dia lah. Ujian untuk dia kan. Macam saya kata tadi lah. Berat mata memandang. Kita tengok, oh Allah kesian ni. Anak gigit lah apa benda. Bukan budak kecil tau. Anak dia 30, 25. Tenaga dah kuat. Sampai ada yang kaya-kaya tu, dia panggil bodyguard untuk jaga keluarga dia. Pengilang anak dia ni cedera dengan orang lain. Jadi, apa yang kena ambil perhatian, mungkin lama ni kita tengok anak kita okey, kita tak pernah syukur dengan Allah. Ini yang kita cakap. Ya? Nak tanya, boleh kahwin ke anak autism tu? Dia boleh kahwin? Oh, boleh? Boleh. Kalau kahwin, hukum dia boleh. Oh, okey. Terima kasih. Tapi kalau kita rasa dicederakan sampai peringkat yang teruk lah kan, elok tak kahwin lah. Takut dia cederakan bini dia besok, kesian pula perempuan ni. Kita ni kalau dia tantrum ni, dia mengamuk tau, dia menggigit. Dia, teruk lah tak tengok video-video. Kesian. Okey. Sambung lagi. Dan jikalau salah satu daripada pendengar atau pelihat sekalipun, maka tiada mukhalaf kanak-kanak jikalau ada salah satu daripada pendengar ataupun lihat sekalipun, dia buta ni penglihat, pekak ni pendengar, walaupun dia boleh bercakap, maka tiada mukhalaf kanak-kanak yang gila dan yang buta serta tuli. Dia kena dua lah. Satu buta dan tuli. Kalau budak ni, dia tuli. Dan dia tak buta. Tapi dia gila. Tak boleh juga. Dia mesti syarat tak gila. Faham Dia buta. Tapi tak pekak. Tapi dia gila. Gila tu nama halang dia untuk mencapai syarat falak. Bukanlah. Jadi, ini 5 lah. Okey. Nombor 3. Tengok 3 bawah sekali. Yakni, buta tuli sebelum memayis. Itu saya kata tulis tu. Intaha musannif. Dan tiada mukhalaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya, seperti nampak tu, kafir-kafir Arab. Kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail. Selepas wafat Nabi Ismail, orang kafir yang Arab ni, yang tak sampai seruan Rasul kepadanya. Dan sebelum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul itu. Sebelum bangkit Nabi Muhammad jadi Rasul. Nabi Ismail,
tiada kena siksa akhirat dan tiada masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun, tiada masuk neraka kerana mereka itu bukan mukhallaf. Itu ayat Quran. Surah Al-Isra ayat yang ke berapa? Berapa tu? Nampak tak? 15. 15. Yang 15. Kita tengok sekejap surah Al-Isra ni 15. Saya nak baca pun tak nampak. Wa ma kunna mu'azzibina hatta Rasulah. Rasulah. Kita paste kat nota. Surah Al-Isra ayat 12. Ini Wama Kunna ni, ini sebahagian di surah Isra ni. Surah Isra ni panjang sikit ni. Inilah. Okay. Kita buat lagi sikit nota. Ini. Dan besar sikit lah. Tak nampak ni. Tak tahu lah orang lain mata saya tak nampak. Okay. Ni ayat dia. Apa dia punya makna? Wama dan ini maknanya ini ada ayat belakang dia yang penuh lah. Tapi kita ini surah apa tadi? Al-Isra. Dan dilakukan menentukan sesuatu pun sebelum kami memutuskan perang Rasul. Ya. Ayat 15. 15. Okey. Bolehlah tulis sebagai nota tambahan untuk baca. Dan terbahagi where are you? Ada Ustaz. Please take note. We will continue dan terbagi. InsyaAllah Ustaz. Kat mana ni? Belok. Bukan Ustaz. Masih cerating Ustaz. Nanti tengah hari baru balik Ustaz. Masih cerating. Padahal dengar angin sepoi-sepoi bahasa. Ustaz. Mana selepas kewafatan Nabi Ismail tu dan sebelum Nabi Muhammad diutuskan sebagai Rasul, zaman tu lah yang dinamakan Fitrah. Zaman tu lah yang kalau dia tak jumpa apa-apa Nabi dan Rasul waktu tu. Sebab lepas tu kan ada Rasul. Ibrahim, Ismail. Kan ada kan? Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas. Kalau dia tak jumpa Rasul-Rasul ni tak diutuskan pada kaum-kaum mereka atau mereka duduk jauh daripada Rasul-Rasul ni sehingga tak sampai suruhan Rasul pada dia, nama dia ahli fatrah. Maknanya dia tidak diazabkan lah, maknanya dia melakukan dosa-dosa dia yang nak pokok, dia makan babi ke, dia berzina ke apa ke, tak ada lah. Macam tu Kenapa apa? Dia tidak sampai seruan Rasul-Rasul ni. Maknanya Nabi Muhammad tu punya ibu dan bapa dia tu berada di zaman tu lah. Itu yang ulama kata ahli fatrah. Itu yang contohnya ulama kata ahli fatrah.
Ishak, Yaakob, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ada 16 Rasul. Tapi kalau lepas tu, mungkin kita tahu lah kadang dulu macam mana kan. Sekarang ni ada WhatsApp, ada apa. Mungkin dulu kalau 1 kilometer tu kita sangat jauh lah. Dan Rasul ni dia tak pergi, mungkin dia tak tahu pun ada penduduk sana. Dan dia pun tidak menghantar wakil-wakil dia untuk menyatakan masuk Islam. Rasulullah ni kan dia hantar surat pada Rom kan. Dia pernah hantar surat pada Rom. Wakil dia hantar Rom. Yang Rom ni ambil surat tu dikoyak. Rasulullah kata Rom ni akan binasa macam mana dikoyak surat aku. Akhirnya Rom kalah dengan Islam. Jadi dia disampaikan seruan ni bukan semestinya Rasulullah tu datang. Dia hantar utusan mengatakan Rasulullah ni seorang Rasul dan menyeru supaya mereka ni perlu agama Islam. Maknanya telah bangkit Rasul pada dia dan telah sampai seruan Rasul pada dia. Orang Rom. Contoh ni. Okey, war, tanda war. Ya, Ustaz. Hadis 2, balik ompek dari atas, balik 4. Ompek pula. Balik 4. Sampai cerating, tak cakap Minang orang. Cakap Minang kacau. Mana ompek dia? Mana dia mau tadi ke kita? Kata apa? Kau tak tahu. Ustaz, nak tanya Ustaz boleh? Ya, 4. Ya. Nak tanya Ustaz, kenapa jarak tu untuk dia definisikan sebagai ahli fitrah tu dipilih dia antara tempoh antara wafat Nabi Ismail kepada kebangkitan? Dia tak tahu. Saya pun tak tahu kenapa. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz Haji Aziz ni, saya gunakan akaun bini saya, Haji Suria. Nak beritahu Ustaz kenalkan Tokek Lontong King meninggal semalam. Dia tahu. Semalam baru dah. Okey, terima kasih Ustaz. Tokek Lontong. Dia sakit lama kan kata? Dia memang ada minor stroke Ustaz. Oh, dia ada stroke? Yalah. Dia cakap malam, dia meninggal semalam. Okey Ustaz. Okey, Haji Aziz, terima kasih atas maklumat. Saya tak tahulah kenapa daripada Nabi Ismail tak dipilih Nabi lain. Nantilah saya rujuk guru. Sebab saya pun tak dengar apa maklumat. Mungkin jelah. Kalau saya tahu saya cakap. Kalau tak tahu saya cakap, saya tahu. Itu lebih mudah lah. InsyaAllah. Nanti kita cuba tanya-tanya lah. Dengan anak murid dia. Saya tak tanya dengan dia. Dia sibuk nak jawab WhatsApp banyak sangat. Orang tanya dia kata. Saya tanya dengan anak murid dia. Dengan murid soalan ni. Saya tanya. Suruh dia ajukan soalan ni pada Ustaz. Nanti. Lalu Ustaz soalan ni dia bagi ni voicemail. Voicemail dia jawab ke voicemail. Tapi kalau orang tak kenal dia jarang jawab lah sebab banyak sangat dia selalu dia jawab anak murid dia lah. Dan pesan gitulah dengan si Faiz. Tahu kenal Faiz tak Faiz? Kenal Faiz tak? Yang gemuk tu Ustaz. Yang gemuk tu lah. Ustaz. Saya selalu melalui dia lah. Saya tak pergi pada Ustaz tu. Saya tak nak ganggu dia. Saya pergi melalui dia. Budak muda ni cepat jawab WhatsApp. Jadi kalau saya kata kalau ada nak impak apa-apa, nak pasang ikon ke apa, beritahu saya lah. Kalau dia kata memang Ustaz tak umum kan, dia akan beritahu. Jadi saya masuk akaun dia. Dekat akaun Pak In saya masukkan duit. Saya nak sumbang apa berkat kalau di sana lah. Okey, nanti orang tanda. InsyaAllah. Pagi Ustaz nak confirm sikit lah. Tentang ejaan dengan bacaan mukallaf ke mukhallaf, macam Ustaz eja tu KH kan dalam nikah dia mukallaf dia tak ada H tu dia tak ada H, dia KA lah. Kalau dia punya jari mim kaf lam fa, jadi mukallaf L kali. Cuba tengok ejaan tu, betul balik. Syarat tak ada H. Ni kalau ikut tak ada H ni. Mukallaf. Dia elok ni tulis jari kan. Tapi dia mukallaf. Itulah, betulkan sikit lah. Minta maaf lah, silap.
Okey. Kita berhenti kat mana tadi? Kat sini kat sini. Nanti kita sambung. Dan terbagi wajib syar'i itu atas dua bagi. Pertama, wajib kifayah. Dan kedua, wajib aini. Keluar lagi pada aini. Ni lah. Ni. Okey. Nanti kita sambung. Jangan salin dulu. Amboi, tamak ni korang ni. Ya Allah. Wah. Ya Ustaz. Jadi wah, cantik pakai baju Hawaii. Tak ada Ustaz. Pakai topi tepi laut. Wah, gila saya ni macam. Bukan Ustaz, tak ada Ustaz. Pakai ketayak tepi laut ni Ustaz. 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 Tengok Ustaz, kita belajar Ustaz. Kita mula pakai mana Ustaz? 15 bulan 7. Baru berapa muka surat kedua. Dah hari ni dah 4 bulan setengah Ustaz. Bayang Ustaz. Tapi semua sekali kan. Ya. Tapi dah lama lah Ustaz. Setengah 16 kali lah. Alhamdulillah. 16 kali dah 3 muka. InsyaAllah. Doa kita semua sihat. Dan nak baca kitab yang berkatam. Tapi kena ikut cara saya. Cara saya sangat perlahan. Dan saya akan buat nota, catik nota ni balik, buat rumusan dekat nota. Saya buat begitu. Tapi perlahan apa? Faham. Kalau boleh sabar, okey. Kalau tak boleh sabar, memang tak boleh ikut. Pasal saya belajar macam ni. Okey, boleh sabar Boleh Ustaz, boleh ikut Ustaz. Memang sabar Ustaz. Memang sabar. Sabar, kena stapler pun sabar sikit. Okey. Namanya pun sabar. Betul. Hari Selasa kita maraton pukul 1 sampai pukul 5. Rawang. Kalau boleh. InsyaAllah Ustaz. Okey, dah lah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah.